Bismillahirrahmanirrahim. Adakah malaikat menulis apa yang tersirat di dalam hati? Menurut Syarah At-Tahawiyah, bahawa malaikat juga menulis apa yang tersirat di hati. Kerana firman Allah Ta'ala, ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar ayat 12. Artinya, mereka mengetahui apa yang kamu buat. Ayat ini dengan makna yang umum, mencakup perbuatan zahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, qala Allah azza wa jalla, idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in 'amilha faktubuha 'ashra. Muttafaqun alaih. Artinya, Allah Azza wa Jal telah berfirman, apabila hamba-Ku bercita-cita untuk mengerjakan kebaikan, dia belum lagi mengerjakannya, maka kamu tulislah baginya satu kebajikan. Maka jika dia telah mengerjakannya, maka tulislah 10 kali ganda. Di sini dinyatakan satu soalan berkait dengan malaikat yang menulis amal manusia. Adakah malaikat itu menulis juga apa yang tersirat, yang diazam, yang tersembunyi di dalam hati manusia, yang tidak dizahirkan? Di sana ada ulama yang mengatakan bahawa malaikat juga menulis apa yang dicita-citakan di dalam hati. Di antaranya disebut dalam Syarah At-Tahawiyah, Aqidah At-Tahawiyah, kitab Tauhid yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, Syarah Permatan At-Tahawi, Syarah At-Tahawiyah. Malaikat menulis apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Berdalilkan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka, yakni malaikat, mengetahui ma taf'alun, apa-apa yang kamu buat. Perkataan ma dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, adalah isim nakirah dengan makna nakirah. Nakirah dengan makna yang umum. Apa-apa, sama ada yang zahir atau yang tersembunyi. Berdalilkan kepada perkataan ma yang disebut dalam ayat ini, menunjukkan perkara yang umum, di mana didalilkan juga kepada hadis Nabi SAW. Hadis boleh menafsirkan ayat-ayat Quran. Di antaranya hadis yang disebut, Allah berfirman, idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in 'amilha faktubuha 'ashra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang sahih. Maknanya Allah Ta'ala berfirman, ini hadis Qudsi. Hadis Qudsi di mana maknanya daripada Allah, maksudnya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi SAW. Berbeza dengan Al-Quranul Karim yang diwahyikan lafaz dan maknanya daripada Allah. Ini makna daripada Allah. Hadis ini mengatakan, apabila hamba-Ku
berazam, bercita-cita. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat yang menulis amal, apabila hamba-Ku bercita-cita untuk mengerjakan amal yang baik, tulis 1 pahala. Bercita-cita saja mengerjakan amal yang baik, Allah Ta'ala dengan rahmat dan kurnia-Nya memerintah malaikat menulis 1 amal baik. Setelah dia mengerjakan amal itu, tulis 10 kali ganda pahalanya. 10 kali ganda adalah sekurang-kurang pahala amal yang baik 10 kali ganda. Kita baca Quran 1 huruf 10 kali ganda, 10 kali huruf. Tiap-tiap 1 huruf 10 kali ganda. Begitulah sekurang-kurangnya. Dan ada yang digandakan sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, seperti orang yang menanam 1 biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai, tiap-tiap 1 tangkai dikeluarkan 10 biji, menjadi 700 kali ganda. Dan Allah Ta'ala menggandakan lebih daripada itu lagi apabila kebajikannya berpanjangan, walaupun ratus tahun, 1000 tahun, ditulis lebih daripada itu lagi, berganda-ganda. Termasuk puasa Ramadan, disebut dalam hadis, fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala menyebut, fa innahu li wa ana ajzi bih, terserah kepada aku dan akulah yang akan menentukan pahalanya pada hari kiamat kelak. Termasuklah disebut dalam hadis, orang yang menyebut, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azim sultanik. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis, tak diketahui berapa banyak pahalanya dan beberapa perkara lagi. Jadi Allah Ta'ala memberi rahmat kepada hamba-Nya yang bercita-cita untuk buat perkara yang baik, sudah ditulis 1 pahala. Menggalakkan manusia mengerjakan amal yang baik. Di antara kerja malaikat ialah memberi semangat kepada manusia yang beriman supaya mengerjakan amal yang baik, amal yang saleh. Memberi galakan. Berlawan dengan syaitan. Syaitan menggalakkan manusia mengerjakan kejahatan. Malaikat menggalakkan manusia mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa tidak ada hamzah, buang hamzah tu, salah dia. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti ada hamzah kecil di atas. Itu mengikut kaedah penulisan Arab. Allahumma a'ti. Hamzah ni hamzah qata', bukan hamzah wasal. Hamzah wasal tidak ada hamzah di atasnya. Allahumma itu tidak ada hamzah di atas. A'ti, hamzah kecil di atas. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, buang hamzah yang akhir itu. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti, ada hamzah kecil di atas. Mumsikan talafa. Rawahul Bukhari. Artinya, pada waktu pagi setiap hari turun 2 malaikat. Salah satu daripadanya berseru, wahai Tuhan kami, berikanlah gantian yang berganda-ganda kepada orang-orang yang membelanjakan kurniaan Allah, dan timpakanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan daripada membelanjakan kurniaan Allah. Disebut dia dalam hadis, Allah Ta'ala menugaskan malaikat, 2 malaikat tiap-tiap pagi. 2 malaikat ini kerja dia berdoa kepada orang yang membelanjakan harta dia, memberi nafkah
harta dia. Nafkah yang wajib, nafkah yang sunat. Nafkah yang wajib, yang pertama kepada anak isteri, kepada keluarga. Yang wajib ditolong, itu nafkah yang wajib. Lepas tu zakat, itu nafkah yang wajib. Sumbangan sabilillah dalam keadaan jihad fardu ain, itu nafkah yang wajib. Di sana ada nafkah yang sunat. Nafkah yang sunat terlalu banyak, iaitulah sedekah-sedekah yang sunat. Di mana apabila seseorang itu memberi nafkah yang wajib kepada anak isteri dia, keluarga dia yang perlu ditolong, sumbangan zakat yang diwajibkan kepadanya, dan apa-apa sumbangan yang wajib. Bila beri sumbangan, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada orang yang memberi nafkah ini gantiannya. Apabila seseorang itu bakhil, kedekut, tak mau beri nafkah kepada anak isteri dia, keluarga dia yang patut ditolong, kedekut, dia ada tapi bakhil, kedekut, tak menunaikan zakat, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pada orang yang bakhil ini kebinasaan. Sama ada hartanya dibinasakan ataupun hartanya sia-sia, tidak ada pahala. Dibelanjakan untuk mubazir dalam perkara yang tidak ada pahala, yang tidak mendatangkan kebajikan kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin tal'at fihi asy-syamsu ila wa bi jambatayha malakani yunadiyani nidaan dengan nun, nidaan yasma'hu khalqullahi kulluhum ghairu thaqalaini, ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha wala abati asy-syamsu illa kana bijambatayha malakani yunadiyani nidaan yasma'hu khalqullahi kulluhum ghairu thaqalain. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa." Rawahul Imam Ahmad wa Ibn Hibban. Hadis ini lebih panjang daripada hadis yang dahulu. Artinya, tiadalah sesuatu hari yang terbit mataharinya malaikat ada di kiri kanannya matahari itu dua malaikat. Di kiri kanan matahari itu dua malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain daripada manusia dan jin. Katanya, wahai Tuhan, wahai manusia, marilah kamu semua kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup dunia adalah lebih baik daripada pendapatan yang banyak serta melalaikan. Dan tidaklah masuk matahari, malaikat ada di kiri kanannya dua malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari jin dan manusia. Katanya, ya Tuhan kami, berilah ganti yang berganda-ganda kepada orang yang membelanjakan kurniaan Allah, dan timpalah kerugian kepada orang yang menahan daripada membelanjakan kurniaan Allah. Di sana ada perkara yang gaib yang wajib kita beriman kepadanya walaupun kita tak dengar. Bukan sahaja adanya malaikat yang kita tak nampak, kecuali bila malaikat itu bertasyakul, berupa dengan benda yang kita nampak. Kalau rupa asalnya kita tak nampak malaikat. Dan malaikat ini juga menyeru tiap-tiap hari, membuat seruan tiap-tiap hari dengan perintah daripada Allah. Apabila naik matahari dan apabila jatuh matahari, mereka menyeru, di mana seruan malaikat ini didengari oleh semua makhluk, malaikat manusia dan jin. Manusia dan jin makhluk yang ditaklifkan, yang dibebankan dengan perintah Allah di atas muka bumi. Manusia dan jin tak dengar, cukup mendengar berita daripada Nabi SAW, daripada Al-Quran, untuk menguji manusia dan jin ini percaya tak pada Quran, percaya ke tidak
kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diuji mereka, maka mereka mendapat pahala yang besar kalau percaya dan dia ikut. Mereka mendapat celaka yang besar kalau tak percaya dan tak ikut. Di antara perkara yang disebut ialah adanya malaikat-malaikat yang menyeru kepada manusia supaya berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal yang baik dengan harta benda mereka. Dan malaikat ini berkata, harta yang sedikit yang mencukupi belanja untuk yang baik lebih baik daripada harta yang banyak sia-sia tidak dibelanjakan untuk perkara yang baik. Dalam masa yang sama, malaikat juga berdoa supaya Allah Ta'ala memberi ganti dan berkat kepada orang yang membelanjakan hartanya dengan perintah Allah, dengan perintah agama. Dan malaikat juga mendoakan supaya dibinasakan harta, sama ada harta itu binasa ataupun harta itu tidak ada berkat. Adapun orang yang membelanjakan kebaikan, dia dapat pahala. Kalau dia membelanjakan harta, dapat pahala. Kalau harta dia binasa, hangus, bakar, nya curi dorang, nya makan di binatang, dapat pahala juga. Sentiasa dapat pahala orang yang mengerjakan kebaikan, sama ada harta itu dibelanjakan ataupun harta itu dicuri oleh orang. Dia dah cara hartanya curi dorang, dia dapat pahala, pencuri dapat dosa. Binatang makan, babi, burung makan, dia dapat pahala. Binatang tidak mukallaf, tidak mukallaf. Ini faedah orang yang beriman, yang membuat baik. Adapun orang yang tidak beriman, yang tidak buat baik, hartanya sia-sia. Ada pun sia-sia, hilang pun sia-sia juga. Kadang-kadang jadi dosa, dibelanjakan untuk kemungkaran, untuk maksiat, untuk lawan Islam. Kadang-kadang bila habis harta, dia makan di binatang, dia maki pula, boleh dosa di situ pula. Berbeza dengan orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu lailatin." Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Artinya, apabila tiba malam yang pertama dari bulan Ramadan, bila tiba malam yang pertama daripada bulan Ramadan, menyerulah malaikat, wahai orang yang mencari dan berkehendakkan kebaikan, tampillah mengerjakannya. Dan wahai orang yang merasa mahukan kejahatan, berhentilah dari meneruskannya. Dan ketahuilah bahawa Allah banyak mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang demikian itu berlaku pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Di antaranya kelebihan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Di antara keberkatan bulan Ramadan itu ialah Allah Ta'ala menugaskan malaikat pada tiap-tiap awal malam Ramadan menyeru dengan seruan menggalakkan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebajikan, dan memberi amaran kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Yang mengerjakan kebajikan digalakkan, buat kebajikan lagi. Yang mengerjakan kejahatan berhenti, kerana Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang dimerdekakan daripada api neraka. Barang siapa yang mengerjakan amal yang baik bulan Ramadan mendapat kelebihan doa malaikat, kelebihan bulan Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan amal yang jahat, walaupun Tuhan belenggukan syaitan bulan Ramadan, dia sendiri jadi syaitan pula. Dia sendiri jadi syaitan. Padahal Allah Ta'ala beri jalan untuk mengerjakan kebajikan, tak buat kebajikan juga bulan Ramadan. Siangnya tak puasa, malamnya buat maksiat. Dia sendiri jadi syaitan. Jadi syaitan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mencabut roh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala
mengkhususkan kepada setengah malaikat bertugas mencabut roh apabila tiba ajalnya. Di antara malaikat itu ialah mereka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kerja yang khusus, iaitulah mengambil nyawa ataupun roh manusia apabila tiba ajalnya, masa matinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Surah As-Sajdah ayat 11. Artinya, katakanlah malakul maut yang ditugaskan mencabutkan nyawamu, mencabutkan nyawa kamu, akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada kamu, hanya kepada Tuhan kamu, kamu akan dikembalikan. Ayat ini menyatakan adanya malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Kemudian nyawa itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan manusia, menjadikan seluruh alam dan memiliki seluruh alam ini. Dikembalikan sebelum dibangkitkan semula setelah berlakunya hari kiamat, untuk dikira, dihisap dan dibicarakan imannya, amalannya dan perangainya dalam masa hidup di dunia ini. Firman Allah Ta'ala, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin." Suratul An'am ayat 61 hingga 62. Artinya, dan dialah, yakni Allah, dialah Tuhan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, dan diutuskan kepada kamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang daripada kamu, ia akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidaklah melalaikan kewajipan mereka. Ayat ini menyatakan Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluknya. Allah yang maha berkuasa, yang tertinggi, tidak ada yang mengatasi Allah Ta'ala. Sama ada raja, presiden, pemimpin, siapa saja yang menguasai kerajaan yang paling besar di dunia ini, duduk di bawah perintah Allah Ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah, termasuklah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Termasuklah malaikat-malaikat, jin, binatang, pohon kayu, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, bulan, segala-galanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hamba-hambanya, menjaga amalannya, menjaga rezekinya, termasuk yang menjaga ajalnya. Apabila tiba kematian, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, menamatkan ajal manusia, tidak lalai sedikit pun. Ayat tersebut menunjukkan bahawa malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh itu banyak, bukannya satu malaikat saja. Banyak malaikatnya. Ketua mereka Israel, ketua malaikat-malaikat yang menjaga urusan kematian manusia. Jumlah mereka ramai. Mereka mencabut nyawa orang-orang kafir dan berdosa dengan cara yang dahsyat. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum taqulun 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Suratul An'am ayat 93. Artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat orang-orang yang zalim itu berada di dalam tekanan-tekanan sakratul maut, iaitulah kesakitan mati, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawa kamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan seksaan yang menghinakan, kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah dengan perkara yang tidak sebenar, dan kamu selalu menyombong terhadap ayat-ayat Allah. Ayat ini menceritakan bagaimana malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu ketika mencabut nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melawan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, peraturan Allah, agama Allah. Ketika malaikat mencabut nyawa, dalam keadaan malaikat memukul mereka dengan pukulan yang menyakitkan, dengan azab yang menghinakan mereka, dan malaikat mengatakan kepada mereka, inilah balasan kerana kamu menghinakan ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, dan menyombong terhadap ayat-ayat Allah. Tunjuk dia lebih pandai pada Allah Ta'ala, lebih bijak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ini halal, dia kata tak boleh, kena haram. Allah Ta'ala kata ini haram, tak boleh, kena halal. Allah Ta'ala kata ni orang curi, kena kerak tangan. Ni tak boleh, dia kata kerak tangan ni. Zalim, dia kata. Allah Ta'ala yang zalimnya. Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Orang curi tak zalim, perampok tak zalim, kerak tangan jadi zalim pula, jadi terbalik. Kesian kepada orang-orang yang buat jahat, orang yang zalim, orang yang buat kerja maksiat. Kesian kepada mereka yang jahat, tapi tak kesian kepada orang yang kena zalim, orang yang harta mereka dirampas, dicuri. Tak kesian. Kesian ke orang curi. Inilah yang berlaku pada hari ini. Mereka menyombong terhadap ayat-ayat Allah. Tunjuk dia pandai pada Allah Ta'ala, bijak pada Allah Ta'ala. Jagalah bila dicabut nyawa-nyawa mereka. Firman Allah Ta'ala, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzab al-hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil 'abid. Suratul Anfal
ayat 50 hingga 51. Artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka-muka dan belakang-belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu seksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengunyanyai hamba-hambanya. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Mereka yang kafir zalim pada diri sendiri. Mereka yang zalim lawan hukum Allah Ta'ala, zalim pada diri sendiri, maka Allah Ta'ala memberi hukuman yang awal ketika malaikat mencabut nyawa-nyawa mereka. Malaikat memukul, menampar muka-muka mereka dan belakang-belakang mereka. Rasakan ini balasannya. Dan malaikat memberi tahu mereka akan diseksa dalam neraka yang membakar mereka dengan sebab perbuatan tangan mereka. Perbuatan tangan mereka. Bukan saja tangan yang menghukum, tangan yang mengundi masuk juga. Tangan yang membayar duit, yang merasuah orang. Tangan yang menyokong, yang bersetuju. Perkara yang bercanggah dengan hukum Allah Ta'ala. Yang memilih pemimpin-pemimpin yang lawan hukum Allah Ta'ala. Ini tangan-tangan. Ini dengan sebab perbuatan tangan kamu. Mudah je tangan ni. Dengan sebab tangan-tangan kamu bersetuju, menyokong mereka yang tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala, dengan peraturan Allah Ta'ala. Mengambil duit, mengambil pitih, mengambil kesenangan, tolak hukum Allah Ta'ala, tak percaya Allah Ta'ala yang beri rezeki, duduk berasa orang yang beri rezeki. Jagalah bila mati kalau tak bertaubat. Firman Allah Ta'ala, fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Surah Muhammad ayat 27 hingga 28. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malakul maut, malaikat yang menjaga urusan mati, mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka. Disebut sekali lagi dalam ayat ini, memukul muka-muka mereka dan punggung-punggung mereka. Yang demikian adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemerkaan Allah. Kerana mereka ikut tadi tangan pergi sokong, pergi buat, pergi undi, akad tangan, setuju lawan Allah Ta'ala. Ni pula pergi ikut orang yang lawan Allah Ta'ala, lawan hukum Allah Ta'ala, lawan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi dan ulama-ulama yang membawa ajaran Nabi. Dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya, sebab itu Allah menghapuskan pahala amalan-amalan mereka. Oleh kerana mereka benci kepada hukum Allah, benci kepada orang-orang yang menegakkan hukum Allah, maka derma mereka, semayang mereka, haji mereka, umrah mereka ditolak oleh Allah Ta'ala, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kerana mereka membatalkan Islam mereka, membatalkan dua kalimah syahadah mereka dengan menolak mana-mana hukum dan peraturan Allah. Mana-mana ajaran Allah ditolaknya, maka segala amal kebajikan mereka tidak ada pahala, dihapuskan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatan amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyikan kepadamu, wahai Muhammad,
dan diwahyikan kepada rasul-rasul yang lebih dahulu daripadamu, sekiranya kamu syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka terhapuslah amalan-amalan kamu. Walaupun mu sendiri, wahai Muhammad, mu sendiri, apalagi umatmu orang lain, mu sendiri sekalipun wahai Muhammad, kalau mu syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu, terhapus amalan kamu. Begitu juga rasul-rasul yang dahulu, terhapus amalan kamu. Dan di akhirat kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Firman Allah menjelaskan lagi, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu yang lain daripada Allah, yang boleh mengadakan undang-undang, mengadakan peraturan dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala? Di sana ada peraturan yang Allah Ta'ala sudah buat, dia buat peraturan lain. Peraturan yang Allah Ta'ala tak buat, dia buat, tak jadi salah. Undang-undang jalan raya, nak jalan kok kiri, kok kanan, ikut negeri masing-masing. Ada ikut undang-undang jalan raya British, belah kiri, steering belah kanan. Untuk jalan raya Amerika, steering belah kiri, kita berjalan belah kanan. Tak jadi salah. Letak lampu hijau, merah, kuning, tak jadi salah. Menetapkan kelajuan kawasan ni sekian-sekian lajunya, sekian-sekian lajunya. Kalau orang lagi laju lebih pada tu hakat, hukum dia. Tak jadi salah. Tak jadi salah. Ini adalah undang-undang yang Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin. Tak jadi salah. Tetapi Allah Ta'ala kata pencuri kerak tangan. Perampok kalau bunuh orang, bunuh. Kerak tangan, kerak kaki. Orang berzina kalau sabit kesalahan dia, ada 4 orang saksi yang melihat perzinaan itu berlaku dengan matanya. Dengan matanya dia tengok perzinaan itu berlaku. Tidak kerana dipaksa. Kalau dia dipaksa lain. Orang yang dipaksa tak kena, yang tukang paksa tu kena. Sabit kesalahan yang memaksa itu mengaku, ataupun ada 4 saksi, maka yang belum kahwin 100 sebatan, yang sudah kahwin direjam sehingga mati. Yang minum arak, Nabi sudah ajar, iaitu 80. Nabi ajar 40 sebatan. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kata tambah lagi 40. Kerana mereka yang minum ini cakap pelawak, mabuk. Orang pelawak macam orang qazaf, tambah 40 biar jadi 80. Sama dengan hukuman qazaf. Ini adalah hukum-hukum yang ditetapkan. Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu kena ikut ajaran aku dan ajaran khulafa' rasyidin selepas daripada aku. Ini jaminan daripada Allah. Kita buat undang-undang lain. Buat undang-undang lain. Undang-undang hak British ataupun undang-undang Perancis. Luluh di parlimen undang-undang ni. Siapa dia setuju angkat tangan. Wakil rakyat pun angkat tangan. Wakil rakyat siapa dia? Kita undi dia. Kita undi dia. Kita samalah. Aku tak setuju. Dah tak setuju, mu pilih dia. Dia angkat tangan. Dia setuju. Dia bangkang. Dia apa? Ini termasuk di dalam perkara syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Menyekutukan Allah tidak boleh pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Quran ni apa dia? Quran ni ilmu Allah. Ilmu Allah apa dia? Sifat yang wajib bagi Allah. Quran apa dia? Kalam Allah. Kalam Allah ni apa dia? Sifat yang wajib bagi Allah. Itu dia kena faham molek. Ini bermakna meletakkan sifat-sifat Allah kepada pemimpin-pemimpin yang dipilih.
meletakkan ilmu Allah pada pemimpin-pemimpin yang dipilih. Setaraf dengan Allah Ta'ala. Boleh buat undang-undang sehingga lawan undang-undang Allah Ta'ala. Ini kena faham balik. Ini perkaranya. Padang ke dengan 5 ribu ringgit. 5 juta. 50 juta. 5 bilion. Padang. Nak bayar hari kiamat boleh ke tak? Dengan kita bersetuju meluluskan perkara yang seperti ini. Inilah yang diberi amaran. Bila mati malaikat akan mencabut nyawa-nyawa mereka. Dengan cara yang menyeksa dan menyakitkan. Demikianlah caranya malaikat mencabut orang-orang kafir, munafik dan durhaka. Adapun orang-orang mukmin, para malaikat mengunjungi dan mencabut nyawa mereka dengan cara yang halus dan lembut. Orang yang beriman yang mengerjakan amal yang saleh, malaikat akan datang dengan cara yang lembut. Walaupun dia mati kemalangan jalan raya, mati terbakar, mati kemalangan, tapi malaikat cabut nyawa dengan lembut. Dengan lembut, halus. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Surah Fussilat ayat 30 hingga 31. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Apa makna istiqamah? Mengikut jalan yang betul dan meneguhkan pendirian. Itu makna istiqamah. Orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, la ilaha illallah, amantu billah, aku percaya kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah dengan makna ikut jalan yang betul, bukan ikut jalan yang tak betul. Makna istiqamah. Maka malaikat akan turun kepada undangan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Malaikat mencabut nyawa dengan hormat, memberi semangat. Jangan sedih, jangan bimbang, jangan takut. Walaupun meninggalkan keluarga dan sebagainya, anak isteri, jangan bimbang, jangan takut. Malaikat kata, bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Kamilah kawan-kawan kamu. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam dunia dan akhirat. Malaikat akan mengatakan demikian. Ini kepada mereka yang beriman, yang mengerjakan amal yang saleh. Itu dua keadaan. Ini termasuk dalam perkara yang gaib, yang diberitahu oleh Quran, yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita percaya dan beriman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan malaikat dengan orang-orang mukminin, yakni orang-orang yang beriman. Setelah kita mengetahui bahawa para malaikat itu mempunyai hubungan dengan manusia sejak mereka di dalam rahim sehingga berada di dunia dan memasuki alam akhirat, sama ada mukmin yang beriman atau kafir yang engkar melawan. Di samping itu, para malaikat
mempunyai hubungan yang khusus dengan orang-orang yang beriman. Malaikat adalah di kalangan makhluk Allah yang disebut dengan alam, termasuk di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dan mentarbiyah alam ini, yang kita sebut dalam pujian kita kepada Allah pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta, yang mengurus dan mentarbiyah alam ini dengan peraturan-peraturannya, kebijaksanaannya, rahmat dan adilnya. Allah jadikan di kalangan alam itu berkait dan berhubung di antara satu sama lain. Itu adalah dalil kebesaran kerajaan Allah yang tiada bandingan dan tiada tandingan, yang menguasai seluruh alam. Sama ada alam yang dapat kita tengok dengan mata, alam syahadah, termasuk alam yang ghaib, alam yang kita tak nampak, yang wajib kita beriman kepadanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang yang bertakwa itu termasuklah yang beriman kepada perkara yang ghaib. Di antara yang ghaib itu ialah para malaikat, makhluk yang suci dan bersih, yang sangat mulia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya, tidak sekali-kali durhakakan Allah, taat kepada Allah selama-lamanya. La ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah dia sifat semula jadi malaikat. Oleh kerana itu malaikat mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang beriman. Di antaranya, mereka mempunyai perasaan kasihkan orang-orang mukminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril, inna Allah ahabba fulanan fa ahibbah, fa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi Jibril fi as-sama' anna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuhu, fa yuhibbuhu ahlus sama' wa yud'u lahu al-qabulu fil ard." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, apabila Allah kasihkan seorang hamba, dia menyeru malaikat Jibril dengan berfirman, "Sesungguhnya Allah kasihkan sianu, maka engkau hendaklah mengasihinya." Jibril pun mengasihinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit. Katanya, sesungguhnya Allah kasihkan sianu, maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya. Dengan itu penduduk langit pun mengasihinya. Kemudian dia diletakkan di kalangan orang-orang yang diterima makbul di bumi. Hadis ini menunjukkan bagaimana hubungan malaikat dengan orang-orang yang beriman dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala mengasihi seseorang, Sianu bin Sianu disebut namanya, Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, apa saja namanya, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril ialah ketua malaikat, pemimpin seluruh malaikat di langit. Allah memanggil Jibril. Allah mengisytiharkan kepada Jibril bahawa aku kasihkan Sianu bin Sianu. Disebut namanya.
Lalu Jibril mengasihinya. Kemudian Jibril menyeru penduduk-penduduk langit bahawa Allah mengasihi Sianu bin Sianu. Dia sebut namanya. Maka kamu adalah kasih kepada dia. Dan Allah jadikan orang yang dikasihi itu diterima di bumi. Diterima oleh orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kasihkan Allah. Dengan petunjuknya. Syaitan memang tak terimalah. Orang yang ikut syaitan benci kepada orang ini. Akan jadi begitulah. Akan jadi begitu. Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang baik kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi hidayah kepadanya. Oleh kerana itulah maka doa Nabi Daud alaihi salam disebut oleh Rasulullah SAW bahawa Nabi Daud berdoa, di antara doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubban man yuhibbuk wal amal alladhi yuhibbuk. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kasih-Mu wahai Tuhan. Engkau jadikan aku ini kasih kepadamu. Kasih kepada amalan yang Engkau kasih. Kasih kepada orang yang Engkau kasih. Dan jadikan kasihku kepadamu wahai Allah lebih daripada aku kasih pada diriku sendiri, keluarga anak beranakku, dan air yang sejuk ketika terlalu dahaga. Ini doa Nabi Daud alaihi salam. Kerana orangnya dahaga ni, kalau dah dahaga berdoa lalu tak nampak orang dah. Dia nampak ke air je. Nabi Daud doa walaupun dalam keadaan terlalu dahaga juga kasih kepada Allah lebih daripada kasih kepada air walaupun dalam keadaan yang sangat dahaga. Menunjukkan betapa kita perlu minta kasih Allah Ta'ala kepada kita. Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, kasihlah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kasih kepada Allah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasya Allah kasih. Di mana Allah kasih kepada orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Dan Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang kafir. Kafir ni apa dia? Yang melawan Allah dan Rasul. Kalau kita nak kasih Allah pada kita, kena ikut Nabi Muhammad SAW dalam semua perkara yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kata kasih, selawat, lepas tu lawan Nabi. Tak ikut Nabi. Masa selawat, rakyat kasih ke Nabi. Masa merintah negeri, ikut orang putih. Ikut orang Perancis, ikut Jepun, ikut negara barat. Tak ikut cara yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut Yahudi, ikut Nasara. Tak ikut cara Islam. Itu kasih pelawak, kasih bohong. Kasih kepada Nabi ini sanggup mati untuk menegakkan ajaran Nabi. Kerana kasih pada ajaran Nabi dan Nabi lebih daripada kasih kepada tubuh badan dan nyawa kita sendiri. Ini makna kasih yang sebenar pada Allah dan Rasul. Barulah kita mendapat kasih Allah yang sungguh-sungguh dan kasih para malaikat di langit. Mereka berselawat kepada orang-orang mukminin. Malaikat berselawat kepada orang-orang mukminin. Akan diterangkan makna selawat malaikat. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Suratul Ahzab ayat 56. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya berselawat khusus
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa baginda Rasulullah SAW dikasihi oleh Allah dan oleh malaikat-malaikat di langit. Firman Allah Ta'ala, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana al-mu'minina rahima. Suratul Ahzab ayat 43. Artinya, dialah yang berselawat untuk kamu dan malaikatnya berselawat juga, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan dua kali kepada cahaya, satu cahaya saja, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini menyatakan Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada kamu. Kamu ialah orang-orang yang beriman. Menunjukkan Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang beriman. Bukan sekadar itu saja, Allah Ta'ala mengeluarkan orang yang beriman daripada kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan ialah kesesatan-kesesatan, daripada agama-agama yang salah, daripada ideologi yang salah, daripada hukum syariat yang salah, peraturan yang salah, yang terlalu banyak, ila nur, kepada satu saja cahaya, iaitulah Islam. Islam, satu saja Islam. Islam tak banyak, satu saja Islam. Dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Islam dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita ni mesti berkait dengan Islam. Sembahyang kita Islam, makan minum kita Islam, pakaian kita Islam, rumah tangga anak bini kita Islam, berjiran Islam, berniaga Islam, bercocok tanam Islam, berpolitik Islam, berekonomi Islam. Peraturan seluruh hidup ini adalah Islam. Kerana tidak ada perkara yang di luar daripada ajaran Islam. Semayang ikut cara Islam, jangan ikut cara lain. Cara Islam, cara yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir oleh ulama-ulama yang ramai yang mengaji, bukan ulama yang tak mengaji, nama je ulama tak mengaji. Yang mengaji ilmu yang diwarisi secara mutawatir. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi kata, semayanglah sebagaimana kamu tengok aku semayang. Quran suruh semayang, dan ikut cara semayang yang diajar oleh Nabi SAW. Ada orang tu dia ikut Quran, yang tak mau ikut hadis, kena pakai Quran saja. Kalau pakai Quran saja dah ikut hadis, pakai tak semayang lah. Pasal apa? Dalam Quran tak ada ayat semayang macam mana? Beri salam dulu ke takbir dulu? Jawabnya beri salam dulu. Nak semayang beri salam dulu. Jadi balik kok habis. Yang membetulkan cara semayang adalah hadis Nabi SAW. Ada orang pula semayang sembah berhala, sembah manusia, sembah setan. Semayang pula tidak ikhlas, tidak kerana Allah Ta'ala, semayang kerana lain. Itu tak betul. Ada pula semayang hak pakai hakikat, pakai niat saja. Nabi dah ajar begitu. Jawab dia neraka dah. Supaya rumah takong juga dak semayang, main-mainkan semayang, tak ikut cara yang diajar oleh Nabi. Kononnya tinggi apa pada tanah, bawah pada tanah dia masuk neraka. Itu dia. Jangan main-main. Mesti cara yang diajar oleh Nabi, yang diriwayatkan secara mutawatir. Makan minum ada cara Islam, ada halal dan ada haram. Zat makanan tu halal, zat makanan tu haram. Daging babi haram, bangkai haram, benda yang mendatangkan mudarat haram.
Air sejuk halal, arak haram. Semua yang memabukkan haram. Ada halal dan haram dalam masalah makan minum. Begitu juga makanan curi, haram juga. Makanan tu berah halal, tak ada apa-apa, daging lembu sembelih, tapi ambil kok curi. Itu pun haram juga. Zat tu halal, tapi cara ambil itu haram. Diajar juga jual beli dengan cara reda di antara satu sama lain. Tidak ada tipu dan tidak ada riba. Jual beli barang tu halal molek. Jual kitab tapi menipu. Jual kitab tapi tipu jual kitab. Benda tu molek tapi cara jual beli tu haram. Apa lagi kalau barang tu haram, jual tu pula cara haram pula. Ada riba, itu haram. Riba dalam masalah cocok tanam. Cocok tanam, ini tanah kita, jangan tanam di tanah orang kecuali diizin oleh tuan dia. Dia bertanam, ipik tanah orang, nak mengaku tanah kita. Pergi dekat sepadang, letak-letak ipik-ipik tu masuk dalam tanah orang, nak suruh tanah kita banyak di luar daripada batu, itu haram. Tanam getah, tanah jagung, tak ada apa-apa. Jagung tu halal, tapi perbuatan cocok tanam tu tak diizin oleh tuan dia. Itu kena ingat, semua Islam mengajar belaka. Dalam masalah politik, memerintah negara, ini adalah amanah menegakkan syariat Allah. Ada orang inilah peluang nak cari harta, tak berada halal dan haram. Haram jawab dia. Sama ada yang memimpin atau yang menyokong pemimpin itu, haram belaka. Termasuklah undang-undang negara. Undang-undang negara, Allah Ta'ala telah menentukan hukum syariat, buat hukum syariat lain, itu haram. Jadi kalau nak suruh kita dikasihi oleh Allah Ta'ala, kena ikut semua Islam, satu Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita mendapat selawat daripada Allah dan selawat daripada malaikat. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Abil Aliyah, selawat Allah bermakna memuji hambanya di kalangan malaikatnya. Man Allah Ta'ala berselawat, Allah Ta'ala puji hamba dia di kalangan malaikat. Ada pula pendapat yang mengatakan selawat Allah bermakna rahmatnya. Makna selawat Allah Ta'ala beri rahmat. Kedua pendapat ini tidak bernafian di antara satu sama lain. Boleh jadi dua-dua sekali. Allah Ta'ala puji hamba dia dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada hamba dia. Itu makna selawat Allah. Adapun selawat malaikat, selawat dari malaikat bermakna istighfar dan berdoa. Selawat malaikat, malaikat tolong istighfar untuk kita. Kita buat dosa, malaikat tolong istighfar untuk kita. Itu makna selawat malaikat. Bila kita buat dosa, malaikat tolong minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Malaikat sendiri tak berdosa. Oleh kerana itu kita kena buat baik ke malaikat lah. Kena hormat kepada malaikat. Muliakan malaikat, bukan beriman saja kepada dia, adanya malaikat. Maka malaikat beristighfar kepada orang yang beriman bila buat salah. Selawat orang-orang mukmin kepada Nabi-Nya SAW dengan doa supaya diberi rahmat. Kita selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, dengan makna minta Allah Ta'ala beri rahmat dan tinggikan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu hatta an-namlata min juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Rawahu Tirmidzi Sahihul Jami'. Artinya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, sehinggalah semut di dalam lubangnya dan ikan di laut sentiasa berdoa berselawat
untuk sesiapa yang mengajar perkara yang baik kepada manusia. Orang yang kerja dia mengajar yang baik kepada orang ramai, mengajar Islam kepada orang ramai, maka Tuhan jadikan malaikat berselawat kepadanya, semut dalam lubang berselawat kepadanya, ikan-ikan di laut berselawat kepadanya. Ini kelebihan orang yang mengajar dengan kebaikan, suruh manusia ikut Islam. Maka barang siapa yang buat hina, orang yang mengajar, orang yang bersara, suruh manusia ikut Islam, bermakna orang ini dikutuk oleh malaikat, dikutuk oleh ikan di laut, dan dikutuk oleh semut-semut yang ada dalam lubang, binatang-binatang semua sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tusalli ala alladhi ya'ti al-masjida lis-salati fataqulu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya malaikat sentiasa berselawat kepada orang yang datang ke masjid untuk sembahyang. Mereka berkata, ya Tuhan kami, berilah keampunan kepadanya. Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepadanya, selagi dia tidak menyakiti dan selagi dia tidak berhadas. Hadis ini menyatakan malaikat berselawat kepada orang yang pergi masjid. Tujuan pergi masjid itu ialah kerana nak semayang, termasuklah juga nak menuntut ilmu, nak mengerjakan kebajikan di masjid. Bukan tujuan ke masjid itu nak ita orang. Tujuan ke masjid nak ita orang, nak tengok siapa dia mari. Tujuan ke masjid ni kerana nak curi, nak buat maksiat, nak cari orang dengan niat yang jahat, maka berdosalah mari ke masjid. Kalau mari ke masjid tujuan kerana Allah Ta'ala, maka malaikat berselawat. Selagi dia tidak buat perkara yang buruk, selagi dia tidak hilang air semayang. Kalau dia mari tujuan untuk bersemayang, di sini kita disuruh sentiasa berwuduk supaya mendapat selawat malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi salla fihi ma lam yuhdis aw yaqum fihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Artinya, para malaikat berselawat kepada seseorang di kalangan kamu selama dia berada di tempat semayangnya, selama dia tidak berhadas ataupun selama dia tidak bangun dari tempat itu. Malaikat itu berkata, ya Tuhanku, ampunilah dia dan berilah rahmat kepadanya. Hadis ini memberi makna yang sama. Malaikat berselawat dan berdoa kepada orang yang berada di tempat semayang, bukan saja masa dia semayang, selagi dia berwuduk, dia tidak berhadas, selagi dia tak tinggal tempat itu, disebut dengan doa malaikat, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dia. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rahmat kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awal, rawahu Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Di sini kita disuruh berebut duduk di saf yang pertama. Belum mari ke masjid, mari awal duduk di saf yang pertama. Jangan duduk di saf di belakang. Kecuali kita mari lewat, duduk saf belakang lah. Kalau mari awal, duduk di saf yang pertama. Kita ni ikut Melayu, bukan ikut Nabi, ikut Melayu.
Orang Melayu dia suka duduk sah belakang. Pasal apa? Derah lari. Derah nak tubik, derah nak lari. Derah nak itu dia. Kena duduk di sah yang pertama. Supaya mendapat selawat malaikat. Bahkan ditambah di sini, bersah ni pun ada adab dia. Membetulkan sah. Bila bangun semayang, betulkan sah. Supaya hati kita jadi betul. Rapatkan sah. Jangan renggang sah itu. Dan bangun setelah imam bangun. Setelah imam bangun baru kita bangun. Ni bangun dulu baru tak imam. Zaman ni pula. Ramai orang bangun dulu baru tak imam. Banyak sedih begitu. Pasal apa? Ikut hukum akal, bukan ikut hukum Nabi. Nabi kata, "Idza ra'aitum aqumu fataqumu." Atau kama qala. Bila kamu tengok aku berdiri, baru kamu berdiri, kata Nabi. Itu Nabi kata begitu. Setengah ulama menyebut bila muazzin, tukang bang, orang Melayu kata tok bila dia kamak, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, barulah kita bangun. Jangan bangun derah doa lalu. Derah doa lalu. Derah baru tak imam dah. Bukan sahaja rokok dan sujud, jangan pitah tak iman. Bahkan bangun ketika nak bersah itu pun selepas imam bangun baru kita bangun. Banyak masjid hari ni pakat bangun dulu pada tak imam. Bukan haram semayang sah, tak dia. Tak ada apa-apa. Cumanya lajak je. Lajak nak buat kan? Tak erti. Radin lalu. Radin lalu pun tak boleh juga. Kena ada batas-batas dia. Radin tu baguslah, tapi jangan doa lalu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala alladhina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah." Rawahu Ibnu Majah, Al-Hakim bi isnadin hasan. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menghubungkan saf. Dan sesiapa yang menutup saf terbuka, nasai diangkat oleh Allah satu darjat. Kalau ada saf yang putus di hadapan, kena sambung saf tu. Walaupun kita tengah semayang ada orang keluar seorang, maka salah seorang yang duduk tu kena melangkah ke depan. Tak batal semayang. Melangkah ke depan untuk tutup saf. Barang siapa yang tutup saf, maka Allah Ta'ala angkat satu darjat. Supaya saf tu jangan putus. Disebut dalam hadis yang lain, bila saf putus, syaitan boleh masuk celah tu. Boleh masuk macam-macam dalam hati kita. Supaya jangan syaitan masuk, kita masuk. Supaya rapatkan saf. Kecuali sekiranya di belakang kita ada seorang. Saf yang belakang tu seorang makmum je. Kena duduk dua orang, jangan duduk seorang. Kalau sekiranya kita semayang duduk seorang, terik seorang. Terik seorang depan tu duduk sama kita, wak kawang. Jangan hok kena terik tu terajang pun. Tu tak kena. Tak betul lah, tu tidak lalu. Dia kena undur lah untuk teman belakang. Ini termasuk di dalam menghubungkan saf. Allah Ta'ala angkatkan darjat kepada dia. Wallahu a'lam.